Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ni saya akan tunjukkan macam mana cara nak deploy Linux server dekat dalam Amazon AWS. So kalau siapa biasa dengar tentang cloud computing ataupun cloud, kita akan jumpa beberapa major cloud provider yang ada dekat market ni. Antaranya adalah Amazon AWS, yang keduanya adalah Google Cloud Platform, yang ketiganya adalah Microsoft Azure, dan yang lain tu dia tak berapa famous, dan tiga ni dia agak terkenal lah, especially dekat market Malaysia ni. Yang lain tu macam ada banyak lagi lah. Contohnya macam Huawei Cloud, Oracle Cloud, dan yang intermediate macam Vultr, Linode, DigitalOcean, apa lagi, UpCloud. So yang majornya tiga, yang lain tu dia bergantung. Actually penggunaan mana kita nak guna cloud ni bergantung pada kita punya requirement lah. Ada certain kita punya business use case lebih sesuai menggunakan AWS. Ada setengah yang sesuai menggunakan intermediate cloud macam DigitalOcean dan sebagainya. Cuma untuk video kali ni saya akan tunjukkan macam mana nak deploy Linux server dekat dalam Amazon AWS. So jom kita tengok. Okay. Apa yang anda nampak dekat skrin saya sekarang ni adalah Amazon AWS Console Home. Okay. So apa benda Amazon AWS Console Home ni? Dia adalah satu interface untuk anda uruskan ataupun manage AWS resources yang anda nak pakai. Okay, so macam mana nak dapat Amazon AWS Console Home ni? Okay, apa yang diperlukan adalah anda kena ada account dengan Amazon AWS lah. So macam mana nak dapat account ni? Just pergi ke aws.amazon.com, sign up, masukkan email, butiran yang diperlukan, contoh macam password, email dan sebagainya. Kemudian dah siap, anda akan dapat Amazon AWS Console. Dan pertama kali anda login, anda akan terus masuk ke console home. Okay, dekat console home ni dia ada dia sebenarnya dia lebih kurang macam dashboard lah, satu dashboard untuk kita glances, untuk kita tengok overview apa yang kita ada ataupun apa yang kita pakai. So untuk deploy server dekat dalam AWS ni, kita guna satu services ni, nama dia EC2. Okay, dekat dalam AWS ada banyak services, dan salah satunya EC2 yang saya sebutkan tadi lah. Apa benda EC2 ni? Okay, EC2 ni dia singkatan bagi Elastic Cloud Computing. Elastic Cloud Computing, ada dua C kat situ, jadi sebab tu nama dia EC2, Elastic Cloud Computing. Okay, so jom kita tengok Elastic Cloud Computing ni. Okay, so macam mana nak pergi nak buka ke Elastic Cloud Computing ni? Kalau anda pernah buka EC2, dia akan keluar dekat recently visited ni. Tapi kalau tak ada, klik dekat services ni, pergi ke compute, dan pergi ke EC2. Okay, so sekarang kita dah dapat Elastic Cloud Computing punya page, okay, untuk kita uruskan ataupun kita nak deploy server. So macam mana nak deploy ni? Okay, kalau tengok belah kiri ni ada banyak feature. Cuma feature yang kita nak fokuskan hari ni adalah instances. Dia ada load balancer, dia ada Elastic IP, dah banyak lagi lah, auto scaling dan sebagainya. Cuma kita nak deploy server, kita pergi ke instances. Okay, dekat instances ni kalau kita pernah ada server, dia akan keluar kat sini. Kalau tak ada server, dia memang akan kosong lah kat sini, memang tak keluar apa. So untuk deploy server, kita pergi ke launch instances, klik kat sini belah kanan atas ni, button warna kuning ni, klik kat sini, dan dia akan bawa kita ke satu page, wizard page, yang mana kita perlu isi butiran yang diperlukan sebelum kita boleh deploy server kita. Okay, first kali name and tag. Okay, so nama server kita nak apa? So kalau server kita tu web server, dan boleh tulis web server. Kalau app DB ataupun ada spesifik nama based on project. Okay, so untuk case ni saya letak web server. Telur dia kecil lah semua web server. Okay, so nama dah ada.
Okay, kemudian application and OS images. So application and OS images ni dia adalah ataupun bahasa AWS pakai AMI, Amazon Machine Image. Dia adalah OS apa yang kita nak pakai untuk kita punya server. Kalau kita biasa ataupun pernah set up virtual machine dekat kita punya komputer, kan macam contoh kita nak set up Ubuntu punya desktop ataupun Ubuntu server, kita akan download dia punya ISO, kemudian kita akan boot up, create virtual machine, kita load dan kita boot up, dan kita akan buat go through dia punya wizard next untuk kita punya setup tu lah, first time setup. Okay, so Amazon Machine Image ni dia sama macam ISO tadi tu, cuma dia dah pre-made khas untuk Amazon AWS. So dia ada built-in some automation tool lah untuk pre-configure ataupun pre-setting sebelum server tu kita deploy. Okay. So Amazon Machine Image ni dia ada banyak. Kalau kita klik kat sini, browse more image ni memang ada banyak lah, sangat banyak. Kat sini kalau tengok dekat community AMI ni ada sampai 500 kan. Kalau tengok aku start ni ada 47. Sebenarnya ada banyak lagi dan sentiasa akan bertambah. So dalam community AMI ni, kalau kita tengok ada Ubuntu, ada Microsoft, ada SUSE, ada Mac pun ada, Red Hat ada, macam-macam lagi lah. Kalau kita cari ni, even kalau tengok kat tepi ni macam-macam ada OS kan. Ataupun kalau kita ada spesifik image macam untuk firewall, dia pun ada dalam ni. Cuma untuk hari ni kita nak pakai Amazon Linux 2023 MI. Dia adalah satu Linux yang AWS buat lah, untuk khas untuk AWS punya platform. Okay. Dan kita akan pakai 64-bit. Kalau kita nak pakai 64-bit X86 ni yang standard instruction set yang normally lah PC kita pakai. Ataupun kalau kita nak pakai macam Raspberry Pi punya architecture, kita boleh pakai macam ARM ni, ARM. Okay, so untuk belajar hari ni kita akan pakai 64-bit. Okay, so kita just tekan select. Okay, so kita dah dapat dah AMI dia kat sini. Alright. Kemudian yang seterusnya instance type. So instance type ni bahasa mudah dia adalah kalau kita create virtual machine pakai virtual box dekat PC kita, dia adalah spek kita punya server, berapa CPU kita nak pakai, berapa gig RAM kita nak pakai. So dia adalah spek lah. Cuma dalam AWS dia ada instant family. Dia ada T series, dia ada C series, dia ada M series, dia ada R series. So series ni dia pre-configured bergantung kepada keperluan. Kalau let's say kita nak pakai memory lebih, dan kita pakai insert type ni. Kalau kita nak pakai compute lebih, dan pakai insert type family yang ni. Untuk hari ni kita akan pakai T2 Micro. Okay. So T2 Micro ni, T series ni dia adalah family boostable computing. Bermaksud kalau let's say kita set satu core CPU, dia boleh pakai lebih daripada satu core, cuma untuk tempoh yang singkat. Untuk kita perlu pakai lebih, kejap je. Macam contoh ada usage spike sikit, and then dia lower down balik, then continue macam. So dia sesuai untuk macam tu, dan dia lebih pada general usage lah. So kalau T series ni dia ada banyak. Kalau tengok ni ada T2 Lite, spek pun beza-beza lah. Kalau tengok kat sini dia ada 1 core CPU 1GB RAM, 2 CPU 4GB RAM, 2 CPU 8GB RAM. Cuma untuk hari ni kita belajar, kita pakai T2 Micro sebabnya dia ada free tier eligible. Bermaksud kita boleh pakai secara percuma. Okay, AWS punya pricing ni topik yang lain lah. Cumanya in the summary, dia ada free tier eligible, dia ada yang commitment, kita bayar upfront ataupun kita bayar based on demand. So free tier ni dia ada 12 bulan free tier, ataupun totally free, lifetime free, cuma limited to certain numbers of resources, bergantung sebab dia ada dia punya table dia punya dia punya jadual dia free tier ni. Okay. So kita pilih T2 Micro, bermaksud kita akan dapat satu CPU, satu vCPU, 1GB RAM, cukup untuk kita kegunaan kita hari ni, sebab kita just nak deploy server tu public facing, dan kita access dari luar, dan maybe kita do some ping lah untuk kita nak check. Okay. Alright, instant type dah ada. Okay,
Okay, and then key pair. So apa benda key pair ni? Okay, kalau yang biasa main dengan Linux, dia tahu ada berapa cara lah kita nak access masuk ke Linux. Satunya kita pakai konsol, ataupun kalau kita pakai macam bot tu, dia dah ada siap user interface tu. Kita boleh masuk guna konsol, ataupun kita boleh masuk guna username password, dan kita juga boleh masuk menggunakan key pair ataupun SSH key. So key pair ni dia nama pun pair kan, jadi dia ada dua key lah, satu public key, satu private key. Public key ni kita akan letak dalam server, private key kita akan letak dekat PC kita. Masa kita nak access masuk server, kita akan gunakan private key kita untuk nak authenticate masuk ke dalam Linux server kita. Okay. So untuk key pair ni, kalau kita dah ada, dia akan keluar kat sini lah. Kalau kita tak ada lagi, kita just create new key pair, masukkan nama, pilih key pair type RSA ataupun ED25519, which is more secure, dan pilih type dia sama ada .pem atau .ppk. .pem ni kalau untuk Unix based macam macOS ataupun Linux. Kalau contohnya anda punya komputer pakai Linux ataupun macOS, pakai .pem. Kalau anda pakai Windows, pakai .ppk. Okay. So untuk saya dah ada kat sini, dan private key pun saya dah download, dah ada kat dalam PC saya siap-siap. Jadi saya just select je kat sini. So dekat sini, apa yang AWS simpan adalah public key. Private key ada kat kita, private key AWS tak simpan. Public key AWS simpan, dan public key ni akan AWS akan inject masuk ke dalam server Linux server kita yang kita akan deploy lagi. Okay. Alright. Okay, so far so good. Okay, next kita continue ke network setting. So kita nak set up network kita, network server kita nak macam mana lah. Okay, so by default dia dah ada macam ni, cuma kita nak edit sikit supaya kita boleh nampak apa yang dia offer untuk kita configure. Okay, first kali ada VPC. VPC ni adalah singkatan bagi Virtual Private Cloud, ataupun dalam bahasa mudahnya kalau dekat on premise dia adalah sebenarnya adalah satu router lah, router yang provide network segment. Contohnya macam 198.0.0/24, dan kita punya server semua duduk dalam network range tu. So dia adalah equal to VPC lah. Okay. So default dah ada, kita just pilih default, ataupun kita nak create baru pun boleh. Kena pergi dekat VPC punya services, create baru, dan nanti dia akan keluar kat sini. Kemudian next subnet. Okay, subnet ni kalau tengok dekat sini, default dia ada banyak. Dia ada public dan private, dan public private ni pun ada 1, 2, 3. Okay, apa beza public dan private ni? Okay, public ni untuk network yang internet facing. Maksudnya kalau server tu kita nak berada di luar, public facing, siapa-siapa pun boleh access di luar. Contohnya macam web server, dia kena public facing supaya orang boleh access website kita. Jadi kita letak kat public lah. Kalau server tu app server yang mana tak perlukan public facing, kita letak dekat dalam private. Okay, itu beza public dan private. Dan ataupun dalam bahasa mudah lain, public ni dia akan ada public IP dia. Private subnet ni dia tak ada public IP. Dia hanya ada internet boleh keluar, tapi orang tak boleh masuk dia dari luar, melainkan kena guna macam VPN tunnel lah, macam tu. Okay, kemudian dia ada 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 ni apa pula? Okay, sorry, satu kalau tengok sini 1, 2, 3. Okay, betul, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 ni dia adalah data center ataupun availability zone. AWS panggil dia availability zone ataupun AZ1, AZ2, AZ3. Dia merupakan dia mewakili data center yang ada dekat satu region lah. Sebagai contoh kat sini kita pilih region AP Southeast 1. AP Southeast 1 ni equal to Singapore. Kalau tengok kat atas ni, saya pakai Singapore kat atas ni, Singapore. Okay. Kemudian dekat Singapore tu ada 3 data center. So kita boleh pilih kita nak deploy server kita dekat data center mana. Tujuan dia buat adalah untuk high availability. Let's say kalau satu server kita down dekat data center 1, kita ada server lain dekat data center 2 dan ataupun 3 lah. So kalau kita buat 3 server yang sama dekat 3 data center, kemudian kita buat load balancing. So kita punya website tu dia susah nak down lah. Let's say server 1 down, data center 1 down, let's say network down ataupun totally destroyed, ataupun kena banjir ke disaster ke. So kita masih lagi ada 2 server yang sama dekat data center lain.
Dan load balancer yang kat depan tu dia akan serve traffic untuk routekan traffic yang datang. Instead of pergi ke one yang tadi dah down, dia akan pergi ke server yang ada dekat data center 2 dan data center 3. Okay, so untuk yang ni, sebabkan kita nak access server kita dari luar, first kali kita nak pakai public. Yang keduanya kita boleh pilih lah mana-mana data center yang kita nak, 1, 2 atau 3. So saya nak pakai public 1. Maksudnya public network. Server kita akan duduk dekat public subnet dan dia akan duduk kat data center yang pertama dekat Singapore. Okay, seterusnya auto assign public IP. So auto assign public IP ni sebabkan kita nak ada public facing, ada public IP lah, maksudnya dia kena ada public IP. Okay, kalau tak ada public IP, macam mana kita nak access kan? So kena ada public IP. Dan sebenarnya boleh lah, kalau tak ada public IP pun kita boleh access pakai VPN. Cuma basically public IP diperlukan untuk kita nak access server kita daripada luar. Okay, so kita enable kan kat sini, nanti dia akan randomly bagi kita IP dan kita pakai IP tu untuk masuk dalam server kita. Okay, kemudian firewall security group. Okay, dekat dalam AWS dia guna istilah security group sebagai satu basic firewall rule yang kita setkan dekat kita punya server. Maksudnya kita nak allow siapa yang boleh masuk ke server kita. Maksudnya IP mana yang boleh masuk dan port mana ataupun servis mana yang boleh di access ke server kita. So untuk security group ni, pertama sekali kita kena setkan security group name. Okay. Security group ni boleh letak apa-apa lah yang memudahkan kita untuk identify kalau kita ada banyak. Tapi disebabkan kita dah ada nama server kita web server, lepas tu kita letak security group name ni letak sama je, dan description pun kita boleh letak yang sama. Okay. Kemudian yang seterusnya kita setkan dia punya security group rule. Okay. Untuk sesi belajar kali ni kita just nak SSH masuk ke dalam server, kemudian kita do some ping lah, basic ping, untuk kita nak verify internet semua okey ke tak. Okay. So protokol yang diperlukan adalah SSH. So, kalau tengok kat sini dia ada banyak lah, TCP, UDP, ICMP, DNS, HTTP dan sebagainya. Cuma yang kita perlu tambah dekat dalam security group ni adalah SSH. Sebab security group ni by default dia akan block semua IP. Dia akan block semua traffic, semua IP untuk masuk ke server kita. Jadi kalau kita nak SSH masuk, kita kena buka port SSH lah, ataupun allow SSH punya port untuk access traffic SSH masuk ke port 22. Sebab SSH ni by default pakai port 22. Okay, source type ni kita boleh letak je anywhere untuk tujuan belajar. Tapi kalau untuk real case production tak boleh buat macam ni, sebab dia ada security concern. Sebab anyone boleh masuk ke dalam server kita. So sama ada kita set IP kita saja, ataupun the best is untuk public server jangan allow public SSH masuk terus ke server kita, mesti lalu ke VPN. Contohnya macam tu, ataupun guna konsol. So untuk tujuan belajar ni kita letak je anywhere. Okay. And then last but not least, kita kena configure storage dia. Berapa storage kita nak pakai untuk server kita. Okay, dekat sini dia memang dah letak 8. So sebenarnya 8 ni cukup lah untuk kita nak pakai untuk kita nak belajar. Dan dia ada storage type dia, 8GB ni dia ada storage type dia, kita nak pakai yang mana. Okay, storage ni satu topik yang lain lah. Tapi in a summary, dia ada GP2, GP3, IO, IO1 ni okay, kita akan pakai general purpose SSD GP3. Okay, apa beza GP2 dengan 3 ni? Okay, 3 ni dia lebih laju dan dia lebih murah berbanding GP2. So kita pakai yang ni lah. Okay. Dan kalau kita belajar topik lagi dalam tentang storage, dia ada storage encryption. Sebab tu kat sini dia tulis not encrypted. Sebagai contoh macam mission critical punya sistem dia nak data tu at rest encrypted. Maksudnya kalau server kita tu database server, kita nak encrypt dia, storage dalam tu, data dalam tu, kita kena set kat sini encryption lah. Okay. Tapi untuk yang kali ni kita set tak encrypted sebab kita nak belajar deploy server saja dulu, deploy Linux server saja dulu. Okay, so dah siap semua. Kita boleh review satu kali daripada atas, check semua okey ke tak okey.
Okay, pair semua, network semua, public, kita group semua dah ada. Kemudian ataupun dekat summary ni kita boleh tengok okay, apa yang akan di deploy lah. Kalau tengok kat sini numbers of instance by default 1, kalau kita nak banyak lagi kita boleh increase kan. Okay. Kemudian AMI yang kita pakai, Amazon Machine Mesh yang kita pakai iaitu Amazon Linux 2023. Kemudian instance type ataupun server spec kita pakai T2 Micro. Kemudian security group kita create yang baru tadi. Kemudian storage 8GB. Okay, kalau semua dah confirm okay, tak ada masalah, klik je launch instance. Okay, the security group web server already exists VPC. Maksudnya security group name ni dah ada orang pakai. Okay, bukan dah ada orang pakai, dah dipakai, dah ada. Okay, so sebabnya saya ada create sebelum ni, jadi kita kena edit sikit security group name ni, letak let's say web server 1 supaya dia tak konflik. Dia mesti unik nama security group ni. Okay, launch system. Okay, dah siap. So memang sangat laju lah kalau pakai cloud ni, deploy server kat cloud. Sebab tu itu tujuan cloud dibuat, sebab dia nak memudahkan on demand request resources untuk server. Kita just setting, letakkan apa server, image apa kita nak pakai, set dia punya network, security group dan sebagainya, klik launch, terus dapat. Okay, kalau kita klik kat sini, okay, dia akan bawa kita terus pergi ke server kita. Dan kalau kita tengok kat sini, ada nama server kita tadi, dia bagi ID dan dia bagi instance state running. Maksudnya server kita dah boot up lah. Kalau lepas kita launch tadi tu, lepas dia dah successful, dia keluar semua tik tu, kita terus klik kat instance state ni, dia akan nampak pending sebab dia baru nak boot up. Sekarang ni dia dah boot up, jadi kita akan nampak dia running kat sini. Okay, so basically sebenarnya kita dah boleh pakai lah server kita ni. Okay, so macam mana nak masuk server kita? Okay, kita klik je kat server ni. Okay, kat bawah ni kita akan nampak detail server kita. Ada banyak detail kat sini. Cuma yang kita nak cari kat sini, yang kita nak tengok adalah public IP. Sebab kita nak masuk server kita, so kita perlukan public IP. Okay, so kita copy public IP ni, copy dia, dan kita masuk ke kita punya terminal. Okay, so ni saya punya terminal lah. Okay, so macam mana nak SSH masuk? So simple je, SSH punya command nak masuk ke dalam Linux server kita, SSH, and then nama user. Untuk Amazon Linux, dia punya default user dia dan kebanyakan AMI yang lain lah, kebanyakannya adalah dia punya user dia, default dia adalah EC2-user, dan ada juga yang lain lah, yang nama lain. Tapi untuk yang ni kita pakai EC2-user untuk masuk dalam server. Kemudian IP server, dan disebabkan saya memang dah ada private key dalam PC saya, jadi saya boleh SSH masuk terus. Tapi kalau kata anda create key pair yang baru dekat AWS tadi, nanti dia akan bagi private key download dekat PC. Bila dah download, kita kena define path private key tadi, baru dia boleh authenticate lah, ada user, ada private key. Tapi saya simpan, untuk kes saya dah simpan dalam default folder iaitu .ssh. Dalam tu ada private key, jadi saya boleh pakai terus je. So kita boleh execute je command ni, masuk ke dalam server. Okay, salah command, ssh. Okay, alright. So dia akan minta kita confirmkan fingerprint. Untuk for the first time, kita boleh confirmkan. Okay, yes. Okay, sekarang kita dah dapat masuk dalam server. Okay, so sekarang ni kita nak do some testing lah. Let's say kita ping ke Google untuk nak check connectivity okay ke tak. By right memang dah okay lah, sebab kita boleh remote masuk dalam, so internet should be dah ada. Tapi kita just nak verify lah, ping google.com. Okay, so kalau kita ping pun ada. So basically dah okay lah. Maksudnya server dah deploy, kita dah boleh masuk ke dalam server. Maksudnya dah lengkap. Okay, cara kedua untuk masuk dalam server adalah kita guna button ni, connect. Okay, kemudian dia ada sini instant connect ni. Dia ada banyak kat sini.
option untuk kita masuk session manager, session client yang kita pakai tadi lah, ataupun situ serial console. Kalau session client ni dia dah bagi siap-siap dah command kat sini, kita nak pakai pun boleh juga. Okay, ni kita nak pakai Insta Connect ni, kita connect guna konsol. So user sama, EC2 dash user, tekan connect, establishing connection. Okay, tunggu sekejap. Okay, dah masuk dalam server. Alright. So setakat itu saja perkongsian untuk kali ini, untuk video kali ini. Semoga jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.